Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap-harapnya semua sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Okey. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama bersua untuk meneruskan PDP kita melalui channel Encik Isma. Okey, pada mungkin kali pertama baru sahaja terjumpa dengan channel Encik Isma ni, minta kerjasama untuk tekan subscribe dan juga tekan butang loceng. Sebagai apa? Sebagai tanda sokongan dan supaya anda tidak akan pernah ketinggalan sekiranya ada video-video pengajaran yang baru ataupun ada video-video baru yang bermanfaat daripada saya, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan juga pengajaran bagi subjek Geografi tingkatan 1. Bab 13, sambungan subtopik 13.3. 13.3. Okey. Ini ada sedikit error. Tertulis 12. 13.3. Okey, maafkan sedikit atas ni tadi ada kesilapan. Baik, apa itu subtopik 13.3 dan apa yang kita akan bincangkan dan apa yang kita akan lihat, apa yang kita akan tengok pada video pada kali ini. Baik, okey, sebelum kita teruskan, pada pelajar-pelajar suka untuk cikgu ingatkan, pastikan sentiasa bersedia dengan pen dan juga kertas untuk buat sedikit catatan. Kerana apa? Kerana apabila kita melihat, kita mendengar dan tangan kita bergerak mencatatkan apa yang kita lihat dan kita dengar, sebenarnya lebih banyak maklumat input yang otak kita terima dan otak kita boleh simpan, insya-Allah. Okey. Baik, ini dia subtopik 13.3. Tu silap tu. Kesilapan dekat dia punya slide sebelah ni, bukan 13.2. 13.3 sebenarnya itu kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Jadi dalam topik ini, dalam video kali ini, kita nak membincangkan, kita nak melihat apakah kesan-kesan daripada pembuangan sisa domestik di dalam negara kita ni. Terutamanya pembuangan ataupun pelupusan sisa domestik yang tidak sistematik. Okey. Baik, insya-Allah kita akan terus sama-sama menyaksikannya. Baik, ini dia. Kan? Ini dah betul dah. 13.3. Kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Ada berapa sini? Kat situ dia terangkan gambar tu ada 1, 2, 3, ada 4. Kesan pertama pencemaran. Kesan kedua menyebabkan wabak penyakit, boleh menyebabkan banjir, boleh menyebabkan peningkatan kos penyelenggaraan. Macam mana? Okey, macam mana? Mari kita sama-sama saksikan. Tengok ni. Jika sampah tidak dikitar semula, apakah yang akan berlaku? Jika sisa domestik tidak digunakan atau tidak diuruskan dengan sebaiknya, apakah yang akan berlaku? Tengok pada gambar sebelah pun, kita dah tahu dah. Apa yang berlaku? Kawasan daratan kita akan dipenuhi oleh sampah-sampah sarap lah. Takkanlah kita nak hidup dengan sampah sarap ni kan? Tak nak kan? Jadi kita perlulah uruskan, kita perlu membuang sisa domestik ataupun sampah ni dengan sebaiknya. Baik, ini kita. Yang pertama, kita nak lihat tadi pencemaran. Macam mana pembuangan sisa domestik dalam negara kita ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran. Okey, pembuangan sisa domestik atau sampah yang tanpa kawalan. Kalau kita uruskan sisa domestik, kalau kita buang sisa domestik atau sampah dengan cara yang betul, dengan cara dan kaedah yang sebetulnya, dia tidak akan berlaku pencemaran. Tapi pencemaran ni berlaku apabila pembuangan sisa domestik atau sampah tidak dikawal ataupun tanpa kawalan yang menyebabkan berlakunya pencemaran. Contoh, macam mana contoh tak terkawal? Contoh kita kat rumah kita tidak mengasingkan sisa domestik tu, kita campur dalam satu tempat saja. Okey, satu plastik saja. Lepas tu kita letak kat luar.
dalam sehari berapa banyak yang kita buang sampah, berapa banyak sistem domestik yang kita hasilkan. Jadi kalau kita tak asingkan dekat situ, dia dah bercampur. Apabila bercampur, yang cecair bercampur dengan pepejarnya, dia akan menyebabkan bila kita tinggalkan kat luar atau sampah tu, mungkinlah awal pagi lori sampah akan datang ambil. Takkan setiap 10 minit, 15 minit dia nak ambil. Mungkin pagi, petang pula dia nak ambil. Kan? Jadi sampah yang kita dah kumpul dalam seharian tu, bila terlonggok dekat luar tu, bercampur pula dengan sisa pepejal, sisa cair yang kita dah belajar dalam video sebelum ni, dia bercampur. Jadi bercampur menyebabkan berlakunya pencemaran bau. Yang ketiga bawah tu, berlaku apabila sampah serat dan sisa domestik yang dibuang tidak diuruskan dengan baik. Itu maksud dia tak diuruskan dengan baik. Jadi lepas ni kalau nak buang sampah, asingkan dulu. Yang pepejal. Yang cecair. Yang sisa domestik yang berkaitan dengan makanan, asingkan. Okey, itu pencemaran bau. Macam mana pula boleh berlaku pencemaran air? Sama je tadi. Kita letak dekat luar rumah. Okey, kita pula letak dalam plastik. Plastik tu kita mungkin tak ikat. Kalau ikat pun, mungkin dalam plastik sampah tu dah bercampur. Ada sisa pepejal. Jadi mungkin plastik tu boleh terkoyak ke apa kan. Dan sekiranya berlakunya hujan, masuk bercampur dengan air. Sama pula air tu pula bila hujan, masuk ke dalam longkang. Longkang tu pula mengalir masuk ke dalam sungai. Ini menyebabkan yang pertama tu, pencemaran air berlaku. Apabila sampah sarap dan sisa toksik dibuang ke dalam sungai, kolam, tasik, laut atau parit. Ini lagi lah tak bertanggungjawab. Individu yang terus contoh buat kereta kan, ada sampah dalam kereta, terus dia buang, nampak sungai, campak dalam sungai. Okey, campak dalam kolam. Ini maksud dia tanpa kawalan. Okey, pencemaran udara juga boleh berlaku apabila sisa domestik ni dibakar di tapak pelupusan sampah yang akan membebaskan asap. Contoh gambar yang kita tunjuk tadi kan, tapak pelupusan sampah. Kebanyakannya ada yang ada yang dibakar. Jadi bila dibakar, menghasilkan asap. Asap pula tu dibawa oleh angin. Tu dah jadilah pencemaran udara. Udara jadi tercemar disebabkan oleh aktiviti tu. Yang cikgu terangkan tadi. Ini dia pencemaran akibat sisa domestik. Nampak contoh pencemaran air berlaku apabila sampah sarap dan sisa toksik ni dibuang secara terus ke dalam kawasan sumber air seperti sungai, kolam, parit dan juga tasik. Ni lagi yang tak bertanggungjawab. Okey, pencemaran juga berlaku. Sebab ada setengah-setengahnya dia ada kawasan pelupusan sampah dia sendiri. Dia sediakanlah tapi tak diuruskan dengan baik. Jadi sampah-sampah yang dah banyak tu dibakar je. Memanglah tak nampak di mata kan, hilang macam tu saja. Tetapi dia menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Lagi pula kalau bahan yang sisa domestik itu adalah plastik atau bahan-bahan yang sukar untuk diuraikan, walaupun kita bakar, dia masih ada lagi. Dia tidak terlupus sepenuhnya. Itu maksud dia. Sebab itulah kita memerlukan kawalan. Ataupun pengurusan yang baik untuk pengurusan sisa domestik ini. Baik. Seterusnya pencemaran bau, nampak tu. Uncle tu kan. Ini boleh nampak kan dekat kawasan-kawasan bandar. Mungkin pelajar-pelajar boleh tengok sendiri di kawasan kediaman pelajar mungkin ada. Berlaku apabila sampah sarat dan sisa domestik yang dibuang tidak diuruskan dengan baik sehingga mengganggu keselesaan penduduk. Macam cikgu cerita tadilah, dalam sehari tu banyak sisa domestik yang telah kita hasilkan. Tapi kalau kita dah asingkan, kita balut elok-elok pula dan kita letak di tempat pelupusan sampah ataupun tempat tong sampah yang akan diuruskan oleh majlis pemandaran, dia akan selesai lah. Tapi kalau macam dalam slide sebelah ni, ini tak diuruskan dengan baik. Sehingga mengganggu keselesaan penduduk. Sebab kena faham, kalau sampah tu pula, kalau sampah berkaitan dengan makanan pula, okay, kalau kita letak dekat tong sampah kat kawasan taman perumahan ke apa ke, kadang-kadang ada anjing yang berkeliaran apa kan. Dia pergi kat kawasan tong sampah tu, dia pun bau, dia pun koyak kat plastik tu. Jadi tercemar, jadi kotor gitu. Sebab itulah kita perlu pertama asingkan. Lepas tu kita balut dengan baik supaya tak ada mendatangkan bau ataupun menarik haiwan. Ini banyak lagi lah faktor lain yang akan menyebabkan berlakunya pencemaran akibat sisa domestik ini tadi. Okey, itu yang pertama. Okey, boleh faham Ianya boleh menyebabkan berlakunya pencemaran akibat sisa domestik. Pencemaran pula kita boleh bahagikan tadi kepada 3. Pencemaran air. Dah tengok gambar tadi kan, pencemaran udara, macam mana boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara, dan juga pencemaran bau, macam mana boleh menyebabkan berlakunya pencemaran
Pencemaran bau. Slide dah tunjuk, cikgu pun dah bagi sedikit penerangan, penjelasan huraian dia. Baik, kita tengok pula apakah yang kedua. Kesan yang kedua. Tu dia. Apa dia kesan yang kedua ni? Okey, ini dia. Wabak penyakit. Aduh lah, hai. Macam manakah pengurusan ataupun pembuangan sistem domestik ini boleh menyebabkan berlakunya wabak penyakit? Ini dia. Kalau baca pada slide sebelah tu dikatakan sisa domestik yang dibuang merata-rata tempat boleh mengundang kehadiran haiwan perosak seperti tikus, lalat dan lipas. Tadi cikgu baru cerita kan? Tadi cikgu cerita pasal anjing. Anjing tu dia hanya just koyakkan je, dia teraburkan je makanan. Tetapi haiwan-haiwan perosak yang lain yang kecil seperti lalat, lipas, tikus, dia akan pergi dekat kawasan tu. Sebab sisa domestik tu ada sisa makanan yang kita tak balut dengan baik, mendatangkan bau dan menarik haiwan-haiwan ni untuk datang dekat situ. Mana pula kawasan mempunyai air bertakung akan menjadi tempat pembiakan nyamuk. Kawasan tong sampah tu kan, kalau berlakunya hujan, kalau tak ditutup dengan baik, air akan bertakung. Jadi nyamuk boleh membiak, terutamanya nyamuk Aedes. Bahaya, akan bawa penyakit demam denggi. Tu antara wabak penyakit lah. Kawasan ini akan menjadi punca kepada penularan pelbagai jenis wabak penyakit yang disebabkan oleh berpunca pada air dan juga pembuangan sisa domestik yang tidak diuruskan dengan baik. Contohnya taun demam denggi juga sebut tadi kan. Nyamuk Aedes, kolera dan juga malaria. Ini antara wabak penyakit yang disebabkan oleh kehadiran haiwan perosak. Yang terbaru kencing tikus kan. Okey, macam mana berlakunya tak perlulah cikgu terangkan secara detail. Okey, cukup bahawa pengurusan sisa domestik ini perlu diuruskan dengan baik, perlu dibuang dengan baik supaya wabak penyakit ini tidak akan berlaku. Okey, ni nyamuk Aedes, penyakit demam denggi. Tikus, dah sebut tadi, penyakit kencing tikus. Lalat, penyakit hepatitis. Lalat juga penyakit demam keping-alu. Atas tu bukan lalat, lipas. Silap tulis. Lalat. Cikgu pun pakai baca je lalat. Lipas. Nyamuk, tikus, lipas, bawah tu baru lalat. Lipas penyakit hepatitis, lalat penyakit demam keping-alu. Okey, ini antara haiwan perosak. Okey, haiwan-haiwan ni yang kita sokmo nampak kan dekat kita punya kawasan kediaman. Okey, terutamanya dekat kawasan apa ni, sampah. Okey, yang ketiga, peningkatan kos penyelenggaraan. Macam mana boleh menyebabkan berlakunya peningkatan kos penyelenggaraan? Peningkatan jumlah sisa domestik juga menyebabkan kos penyelenggaraan meningkat. Dalam sehari terpaksa lori sampah pergi 2-3 kali ke kawasan perumahan tertentu untuk mengangkut sampah yang banyak. Kalau tidak, sampah tu dalam sehari bertimbun banyaknya. Jadi pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Pembandaran terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi lah pula untuk mengendalikan masalah sisa buangan ataupun sisa domestik di kawasan perumahan terutamanya yang tidak diuruskan dengan baik. Kadang-kadang JPKK dah sediakan dengan baik dah kan. Majlis Pembandaran pun dah buat jadual pengambilan sisa sampah dengan baik. Tapi yang tak baiknya apa? Itu dia, isi rumah. Sebab tu pentingnya ilmu ni diajar. So pelajar-pelajar nanti boleh bagi tahu mak ayah, sebarkan berita-berita benda kebaikan ni kan. Sebagai contoh, kos penyelenggaraan untuk tapak pelupusan sampah kan. Bila sampah dikutip perlu disediakan kawasan untuk dihimpunkan dulu sebelum diuruskan, sebelum dilupuskan dengan kaedah yang baik. Okey, merawat sumber air yang telah tercemar tadi kan, yang kita tengok akibat daripada pembuangan sistem domestik yang tidak terurus ataupun individu ataupun kumpulan manusia yang membuang terus ke dalam sumber air menyebabkan terpaksalah merawat sumber air yang telah tercemar tadi akibat daripada pembuangan sisa domestik. Dan yang tadi mestilah
terpaksa membayar gaji pekerja pembersihan. Dan Majlis Mandaran pula terpaksa mengupah lebih ramai lagi pekerja-pekerja pembersihan. Sebab nak memastikan sisa domestik ni diuruskan dengan baik. Okey. Inilah yang dikatakan tadi. Okey, kita dah pergi. Berapa dah? Dah 3 dah tadi. Okey, yang pertama tadi menyebabkan pencemaran. Yang kedua, dia boleh menyebabkan berlakunya wabak penyakit. Okey, yang ketiga, dia boleh menyebabkan berlakunya peningkatan kos penyelenggaraan. Okey, seperti yang kita tunjukkan ni kan. Okey, ni contoh gambarnya. Sisa domestik yang banyak ini akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Pembelanjaan yang besar terpaksa ditanggung oleh PBT untuk membayar gaji pekerja pemungut sisa domestik. Ini yang pungut sampah saja. Yang bekerja sebagai sapu sampah kan, kita nampak kan orang sapu sampah tepi-tepi jalan. Kan? Sebab adalah individu yang tak bertanggungjawab bawa kereta buang sampah kat luar. Sebab tu pelajar-pelajar pesan mak ayah. Pesan diri sendiri. Sampah-sampah tu janganlah buang merata. Okey? InsyaAllah. Baik. Dah 3 dah. Okey. Dan insyaAllah kita nak pergi yang terakhir, iaitu kesan yang keempat. Baik, apakah kesan yang keempat ni? Okey, kita saksikan bersama-sama. Bersama-sama. Baik, ini dia yang keempat. Yang terakhir untuk video pada kali ini. Iaitu apa dia ni? Banjir kilat. Macam mana pula sisa domestik ni boleh menyebabkan banjir kilat? Banjir kan sebab dia hujan ke? Tu banjir. Ini banjir kilat. Banjir kilat ni adalah satu istilah di sesuatu kawasan apabila hujan turun dalam tempoh sejam ataupun 30 minit, tiba-tiba naik jadi banjir. Sebelum ni tak pernah. Sebab tu panggil banjir kilat. Satu kawasan yang apabila hujan lebat menyebabkan air melimpah ke darat, menyebabkan air jadi naik. Itu banjir kilat. Biasanya dalam sejam dah terus naik jadi banjir. Sebab tu banjir kilat dengan tempoh yang cepat. Itu istilah dia. Banjir kilat. Beza. Banjir kilat, banjir lumpur, banjir saja berbeza. Banjir kilat ni kebiasaannya terjadi di kawasan bandar. Sebab apa jadinya? Ni mari kita saksikan, kita tengok. Masalah sisa buangan yang dibuang ke dalam sistem perparitan oleh individu ataupun pihak yang tiada kesedaran, yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan sungai dah tercemar tadi. Lepas tu dibuang dekat kawasan-kawasan longkang. Aliran air kawasan longkang ke sungai ke parit ke tersumbat ataupun menjadi semakin cetek. Kenapa? Sebab ditimbulkan dengan sisa domestik tadilah. Pepejal ke, tak kisahlah. Dan apabila hujan turun dengan lebat pula, menyebabkan air akan melimpah keluar daripada kawasan parit ataupun kawasan longkang tu. Dan berlaku kejadian banjir kilat. Kalau sebelum ni kenapa tak berlaku? Sebab sebelum ni longkang tu bersih, clear. Tak ada benda yang terkumpul di situ. So bila air tu, bila hujan, air tu boleh mengalir baik. Tapi ni air tak sempat nak mengalir masuk ke dalam sungai ataupun ke kawasan mana-mana pun, dia akan terus jadi penuh. Okey. Dan banjir kilat boleh memusnahkan harta benda, mengorbankan nyawa dan juga masalah kesesakan lalu lintas akibat jalan yang ditenggelami air. Okey, mari kita tengok, saksikan. Ini dia. Ini banjir kilat. Nampak kawasan bandar. Apabila longkang tersumbat. Kenapa tersumbat? Nampak tu. Penuh dengan sampah-sampah. Cikgu yakin kita pelajar-pelajar mesti pernah tengok keadaan ni kan. Longkang tersumbat dengan sampah sarap akan menyebabkan aliran air juga tersumbat. Seterusnya melimpah ke atas jalan raya dan berlakulah banjir kilat. Ini yang dikatakan, ini yang ditunjukkan, gambar tu menunjukkan, membuktikan segalanya. Okey, boleh nampak? Tu dia, menyebabkan berlakunya banjir kilat. Ini yang kita tak mahu lihatnya, ini yang kita tak mahu tengok. Okey, peristiwa ataupun keadaan yang seperti ini. Okey, jadi kita dah melihat 4. Kita dah saksikan berapa tadi? 4. Ya, ada 4
kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia, terutamanya pembuangan sisa domestik yang tidak diuruskan dengan sebaik mungkin, dengan sebaiknya. Okey. Baik. Seperti biasa, sebelum cikgu tinggalkan pelajar, sekiranya pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan puan-puan yang suka seronok mendengar video pengajaran ini, mintalah kita sama tekan like tanda suka. Dan sekiranya ingin meninggalkan komen, pandangan, boleh tinggalkan di ruangan komen yang disediakan. Tapi sebelum mungkin, pastikan menggunakan bahasa yang elok, bahasa yang indah. Kerana bahasa jiwa bangsa. Dan sekiranya rasa bermanfaat, share lah pada rakan-rakan yang lain. Okay? Bagi kata orang, ilmu yang manfaat ni kita kongsi dengan lagi ramai orang, lagi banyak ilmu juga kita akan dapat. Ataupun lagi mudah kita nak menerima ilmu nanti. Dan pada yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Encik Isma. Terima kasih kerana menonton video saya. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya ataupun yang berikutnya. Selamat maju jaya dan selamat menjaga diri. Kita jaga kita. Remember, geography is fun. Geography is all about us. Thank you for listening. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.